Sejarah seringkali menceritakan kisah-kisah dari perspektif penjajah. Namun, di tengah-tengah pelayaran agung Ferdinand Magellan, terdapat seorang tokoh yang asalnya dari Nusantara. Nama yang dikenali dalam catatan barat ialah Enrique of Malacca. Tetapi bagi kita, beliau adalah Panglima Awang, anak Melayu yang dikatakan memainkan peranan besar dalam pelayaran pertama mengelilingi dunia. Namun, siapakah Panglima Awang sebenarnya? Adakah beliau sekadar hamba kepada Magellan? Mari kita selami kisah ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk banyak lagi kisah-kisah menarik Nusantara di channel ini. Pada awal abad ke-16, Melaka adalah pusat perdagangan global yang penting. Ia menarik pedagang dari seluruh dunia, termasuk Portugis yang akhirnya menawan Melaka pada tahun 1511. Ketika itu, ramai anak tempatan, termasuk golongan pahlawan dan pelaut, dijadikan tawanan. Antara mereka ialah seorang lelaki Melayu yang dikenali sebagai Enrique. Menurut catatan Ferdinand Magellan, Enrique dibeli sebagai hamba di Melaka dan dibawa ke Eropa pada tahun 1511. Tetapi jangan salah anggap, Enrique bukan sekadar hamba. Beliau seorang pelaut yang mahir dan fasih dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa tempatan di Nusantara. Enrique akhirnya menjadi sebahagian daripada kehidupan Magellan. Beliau dibawa ke Lisbon, Portugal, dan kemudian mengikuti Magellan ke Spanyol apabila penjelajah itu mendapat sokongan Raja Charles pertama untuk ekspedisi mencari laluan barat ke Kepulauan Rempah yang kita kenali hari ini sebagai Maluku. Ekspedisi Magellan bermula pada 20 September 1519 dengan 5 kapal: Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago. Misi mereka adalah untuk mencari laluan barat ke Asia bagi menguasai perdagangan rempah yang sangat bernilai pada waktu itu. Disinilah Enrique memainkan peranan penting. Sebagai seorang yang fasih berbahasa Melayu dan memahami budaya Nusantara, Enrique menjadi penterjemah utama apabila mereka tiba di perairan Asia Tenggara. Antonio Pigafetta, penulis jurnal ekspedisi Magellan, menyebut Enrique sebagai hamba yang berasal dari Sumatera atau Melaka dan sangat cekap berkomunikasi dengan penduduk tempatan. Setelah pelayaran penuh cabaran, termasuk kekurangan makanan dan pemberontakan anak kapal, ekspedisi ini akhirnya tiba di Filipina pada Mac 1521. Ketika itulah Enrique membuktikan kemahirannya sebagai penterjemah, karena beliau dapat berkomunikasi dengan penduduk tempatan, mengukuhkan hubungan antara pelaut Spanyol dan penduduk Cebu. Namun, tragedi melanda pada 27 April 1521 apabila Ferdinand Magellan terbunuh dalam pertempuran di Pulau Mactan ketika coba membantu ketua tempatan bernama Raja Humabon untuk menakluk lawannya, Lapu-Lapu. Kekalahan ini adalah tamparan besar kepada ekspedisi tersebut. Selepas kematian Magellan, situasi menjadi genting. Enrique, yang selama ini menjadi penterjemah dan orang kepercayaan Magellan, terperangkap dalam konflik dalaman kumpulan pelaut Spanyol. Mengikut wasiat Magellan, Enrique sepatutnya dibebaskan sebagai tanda penghormatan. Tetapi, anak-anak kapal enggan memenuhi permintaan itu. Sebaliknya, Enrique terus dilayan sebagai hamba. Dari sinilah legenda Panglima Awang bermula. Tidak banyak catatan sahih mengenai apa yang berlaku selepas itu. Tetapi terdapat teori bahwa Enrique meninggalkan kumpulan ekspedisi dan kembali ke tanah airnya dengan bantuan penduduk tempatan. Jika benar, ini menjadikan Enrique atau Panglima Awang sebagai individu pertama yang berjaya mengelilingi dunia, mendahului pelaut Spanyol yang pulang ke Eropa. Kisah Panglima Awang menimbulkan banyak persoalan. Dalam jurnal Antonio Pigafetta, Enrique digambarkan sebagai seorang hamba, tetapi juga individu penting dalam kejayaan pelayaran Magellan di Asia Tenggara. Persoalannya, adakah Enrique benar-benar menjadi orang pertama yang mengelilingi dunia? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita mentafsir perjalanan tersebut. Enrique berasal dari Nusantara dan dibawa ke Eropa melalui laluan timur. Kemudian, beliau kembali ke Asia Tenggara melalui laluan barat bersama ekspedisi Magellan. Jika beliau benar-benar kembali ke tanah airnya, ini bermakna
Enrique telah melengkapkan kitaran pelayaran global sebelum sesiapa sahaja dalam sejarah. Namun, tiada catatan konkret mengenai apa yang berlaku kepada Enrique selepas beliau meninggalkan pelaut Spanyol. Ada teori mengatakan bahwa beliau mungkin diserang atau dibunuh, tetapi ada juga yang percaya beliau berjaya kembali ke Melaka atau Sumatera dan menjalani kehidupan seperti biasa. Kisah Panglima Awang atau Enrique of Malacca adalah warisan penting yang harus kita kenali. Beliau bukan sekadar pelaut yang terlibat dalam pelayaran Magellan, tetapi juga individu yang membuktikan kebijaksanaan orang Melayu dalam bidang pelayaran, linguistik, dan diplomasi. Nama beliau mungkin tidak disebut secara meluas dalam catatan sejarah Barat, tetapi bukti kewujudan beliau dapat ditemui dalam jurnal Antonio Pigafetta, rekod-rekod kerajaan Spanyol, dan legenda tempatan. Hari ini, kita mengingati Panglima Awang sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran. Walaupun catatan mengenai nasib terakhir beliau masih menjadi misteri, terdapat teori yang menyokong bahwa Panglima Awang berjaya kembali ke tanah airnya, menjadikannya individu pertama yang mengelilingi dunia. Hal ini mengangkat maruah kita sebagai bangsa yang telah lama memiliki pengetahuan pelayaran sebelum kedatangan penjajah. Sebagai orang Melayu, kisah Panglima Awang adalah inspirasi untuk terus mengkaji sejarah kita yang kaya dan memastikan ia tidak tenggelam dalam arus globalisasi. Panglima Awang bukan sekadar tokoh dalam sejarah, tetapi simbol bahwa kita juga mempunyai tempat dalam peta sejarah dunia. Kisah Panglima Awang mungkin tidak terkenal seperti Magellan, tetapi peranannya dalam pelayaran global pertama ini adalah bukti bahwa kita juga berperanan besar dalam sejarah dunia. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan subscribe untuk lebih banyak cerita-cerita sejarah Melayu. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.